Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pelajaran kita dalam kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim ataupun Hisnul Muslim. Sambungnya perbincangan kita dalam bab doa salat jenazah. Jadi apabila ada saudara kita, sahabat kita, orang-orang Islam yang mati, maka menjadi tanggungjawab hakul muslim alal muslim. Seorang muslim yang lain itu menjadi tanggungjawab ke atasnya supaya melakukan salat ke atas jenazah yang mati itu. Jadi di antara doa-doa yang maksur yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat jenazah ini, iaitulah bacaan yang ke-156, bab yang ke-55, doa ke atas mayat di dalam salat jenazah. Tempat nak doanya iaitulah selepas daripada takbir yang ketiga. Bila kita takbir yang ketiga, kita baca doa ni. Coba ikut sekali. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqayta as-thawbal abyada minad danas وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم إن فلان. Kita dah bagi tahu dah tempat fulan tu, sebut nama orang tu. Fi zimmatika wa habli jiwarika faqihi min fitnatil qabri وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في حسناته
wa in kana musii'a fatajawaz anhu. Itu doa untuk orang dewasa, orang tua. Sambungan kita malam ni itulah bacaan yang bab yang ke-56, doa salat jenazah kanak-kanak. Mana kalau kita yang mati ni kanak-kanak, maka doanya berlainan daripada doa untuk orang dewasa. Karena orang dewasa tu dia sendiri itu perlu pada keampunan Allah. Kanak-kanak ni lain cerita sikit. Jadi di antara doa yang dibaca kanak-kanak, iaitulah doa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tulis yang ke-160 itu, bacaan ini dibaca oleh seorang sahabat yang besar namanya Abu Hurairah. Bacaan dia, Allahumma a'idhu min azabil qabr. Allahumma a'idhu min azabil qabr. Itu di antara bacaan yang ada. Elok juga kalau dibaca doa ini. Itu doa yang paling pendek. Mana doa paling pendek untuk kanak-kanak? Allahumma a'idhu min azabil qabri. Jadi kita minta Allah Ta'ala selamatkan dia. Ya Allah, lepaskan dia dari seksa kubur. Kerana seksa kubur ni masuk semua. Orang yang baik-baik pun ada test, ada himpitan kubur tu ada. Cerita tentang himpitan kubur ni telah pun kita bagi tahu dalam hadis sewaktu wafatnya seorang sahabat besar, iaitulah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita tengok Sa'ad bin Mu'az orang yang begini hebat. Nabi mengatakan inna lil qabri la dhammah. Kubur ni ada himpitan. Maknanya orang yang baik kena himpit, orang yang tak baik wal iyaz billah lagi dahsyat. Jadi minta berlindung kanak-kanak ini daripada diseksa kubur, daripada dihimpit oleh kubur. Elok juga dibaca doa yang panjang ini. Allahumma ja'alhu farata wa zukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaba. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان. sekali lagi ulah. Allahumma ij'alhu faratan wa zukhran liwalidayhi وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان.
Tengok makna dia, ya Allah jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan simpanan bagi kedua ibu bapanya. Jadi kita minta, kerana adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mati seorang itu mati anak dia dan dia sabar dengan kematian itu, anaknya akan beri syafaat pada ayah dia, nak tarik mak ayah dia masuk dalam syurga. Jadi besar pahala orang yang mati anak. Bukan nak suruh mati kalau dia mati. Mungkin pecek hidup anak itu mati, ambil pahala budak ni, beratlah gitu. Jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan simpanan bagi kedua ibu bapanya dan pemberi syafaat yang diterima doanya. Jadi dapat syafaat. Ya Allah, dengan kematian ini beratkanlah timbangan pahala mereka dan besarkanlah ganjaran bagi mereka. Mereka tu balik kepada mak ayah dia. Kumpulkanlah dia bersama orang-orang yang saleh dan letakkanlah dia di bawah jagaan Nabi Ibrahim AS. Lepaskanlah dia dengan rahmatmu dari azab neraka dan gantikan dia rumah yang lebih baik dari rumahnya dan ahli keluarga yang lebih baik dari ahli keluarganya. Ya Allah, ampunilah datuk nenek kami, anak-anak kami serta orang-orang yang beriman sebelum daripada kami. Jadi selain pada kita minta doa pada orang itu, kita juga kena minta doa kepada kita sendiri. Jadi doa ini diambil daripada kitab Al-Mughni daripada Ibnu Qudamah dan tidak diasarkan daripada siapa, cuma dikatakan kata di Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib, seorang ulama besar tabi'in. Dia kata, aku salat jenazah di belakang Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ke atas kanak-kanak. Kanak-kanak ni masih budak yang tak ada dosa, tak ada kesalahan. Dan aku dengar Abu Hurairah baca doa ni. Jadi itu yang ni disandarkan kepada Abu Hurairah. Bacaan yang terakhir dalam doa kanak-kanak ini, iaitulah bacaan yang diambil daripada Imam Al-Hasan Al-Basri. Bacaan yang ke-161 ini, tanda situ, ini bacaan daripada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa dia baca bila dia doa kepada kanak-kanak? Yang pertama dia baca Fatihah, kemudian dia baca doa ini. Allahumma ij'alhu lana farata wa salafan wa ajra. Allahumma ij'alhu lana farata wa salafan wa ajra. Ya Allah, jadikanlah dia bagi kami sebagai simpanan pahala, amanah dan ganjaran yang banyak. Jadi kita minta anak pergi dulu ni sebagai aset yang besar untuk dia boleh bagi syafaat pada mak ayah dia bila ayah dia mati nanti, insya-Allah taala. Jadi itu ni tentang kanak-kanak ni, kata alim ulama, apabila kanak-kanak tu mati maka kita kena sembahyang ke atasnya. Jadi doa dan semaya jenazah ini dilakukan ke atas kanak-kanak yang telah ditiup ruh, yang sudah ada sifat manusia. Maknanya kalau anak tu keluar ketul daging yang ada besar, tak tahu apa lagi tu, tu tak ambil kira lagi lah. Maknanya kita ambil daging itu pergi bungkus taruh je lah. Tapi kalau dia sudah bersifat manusia, maka kita kena ambil anak tu, semaya dia kapan, buku baik-baik, dan kita sembahyang ke atas anak. Tak kira lah manusia lah ni, manusia di luar tabi'i hari ni. Anak dah bersifat betul punya, campak buai lagi. Kata apa kita, itu di luar manusia yang bukan manusia dah tu. Bacaan yang seterusnya iaitulah bacaan dia panggil doa at-ta'ziyah. Doa at-ta'ziyah. Doa ta'ziyah ni iaitulah al-azab dengan makna sabar. Ucapan minta supaya orang yang ditimpa kematian keluarga dia tu, minta dia sabar. Itu makna takziah. Kita jangan tukar istilah-istilah ni, lebih kurang dekat-dekat ya. Kalau tahniah, bahasa Arab kata tahniah, bahasa Melayu kata tahniah, dia tak ada niah gitu. Kemudian dia ada takziah. Ini berlawan dua ni. Tahniah mana ucapan yang kita ucap kepada orang yang dapat benda yang gembira. Orang ni dapat anak, kita ucap tahniah dapat anak. Orang ni mati anak, kita ucap takziah. Jadi jangan tukar di antara tahniah dengan takziah. Lain sangat tu.
Lari jarak dia antara timur dengan barat, dia punya jarak tu jauh. Jadi tahniah lain, takziah lain. Takziah ni ucapan untuk nak beri kesabaran kepada orang yang ditimpa musibah kematian keluarga. Tujuan kitanya supaya dia sabar. Yang kedua supaya dia ni hilang rasa duka cita yang berat jugalah bagi dia. Jadi coba kita kata apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan takziah ini tanda betul-betul. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Jadi boleh ingat pada kita ni. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Tengok mana dia. Sungguhnya kepunyaan Allah segala yang telah diambil dan kepunyaannya lah segala yang telah diberi. Jadi semua benda ni hak Allah. Harta kita, anak kita, apa benda yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Dan bagi setiap sesuatu di sisinya mempunyai tempoh yang tertentu. Ada masa dia. Aku bagi pinjam sejak anak. Anak mati awal daripada mak. Pun ada. Bagi pinjam sejak harta. Harta habis tengah jalan. Pun ada. Bersabarlah dan harapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi cerita dia nya panjang, kita cerita sikitlah tentang cerita bagaimana Nabi ucap takziah ini kepada anak dia. Jadi salah seorang daripada anak Nabi radhiyallahu taala anha, anaknya sakit. Maknanya cucu Nabi sakit. Cucu Nabi sakit. Jadi anak dia hantar seorang utusan, Usamah, suruh pergi bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, mari cepat pergi ke rumah anak anda ni kerana cucu Nabi sedang sakit. Sakit mungkin bawa pada matilah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada utusan yang mari bagi tahu dia tu. Dia kata, kamu beritahu kepada anakku, suruh dia sabar. Irji ilaiha fa akhbirha. Pergi bagi tahu kepada dia, biar dia sabarlah. Ni dia Nabi kita baca fa'adar Rasul. Jadi Rasul pun utusan tu mari pula, ya Rasulullah, innaha qad aqsamat. Anak Rasulullah telah bersumpah, wallahi ayandaku mesti mari. Jadi anak dia nak suruh ayah dia mari, dia bersumpah, demi Allah ayanda aku mesti kena mari. Jadi Nabi, bila Nabi dengan anak dia bersumpah, mana kes ni orang kes teruk lah. Dia ingat pada dia atas ucapan lillahi ma akhadha wa ma a'ta tu. Ingat ke bagi nasihat gitu tu, dia cukup dah tu. Cukup sebagai orang panggil nasihat dah. Jadi rupa-rupanya anak dia sedih sangat. Minta atuk mari juga tengok cucu dia ni. Nabi sendiri atuknya. Maka Nabi SAW bangun daripada dia duduk bersama dengan Sa'ad bin Ubadah, Muaz bin Jabal. Terus dia pergi ke rumah anaknya. Kemudian orang pun angkat budak ni beri ke Nabi SAW dalam keadaan anaknya sudah, nafasnya sudah tertahan. Takak, maknanya turun naik dah nafasnya, nak mati. Fafadat aina, tengok ni rahmatnya hati Nabi SAW, mengalir air mata. Atuknya mengalir air mata. Nabi kita mengalir air mata tengok cucu dia tengah nazak ni, sakit. Faqala lahu Sa'dun, Sa'ad bin Ubadah yang bersama dengan Nabi tanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ni? Rasulullah menangis, cucu nak mati. Kita jangan pelik. Nabi kita menangis bila cucu nak mati, bukan menangis dia, halah mana mengalir air mata dia. Qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qalbi ibadihi. Kata Nabi, Sa'ad, mu jangan pelik. Ini air mata yang mengalir ini adalah merupakan rahmat. Allah Ta'ala curahkan dalam hati seorang hamba dia. Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama.
Allah Ta'ala beri rahmat kepada hamba-hambanya yang ada sifat rahmat, sifat kasihan belas. Kalau cucu nak mati betul tengok je, mati dah. Tanya pula mati dah. Mak dia gelepal gitu. Jadi kita rahmatnya dia sendiri rasa sedih dengan cucu nak mati. Jadi itulah maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata kepada anak dia, innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Adalah kita yang pertama sekali syarat dia kena sabar. Yang kedua, kita minta Allah Ta'ala beri pahala kepada kematian itu. Karena kita mati ni pahala. Ilah anak ni mana tak pahala je. Orang tahu anak tu, orang tak puk, dia panggil. Puk ke tak puk tak? Anak dia sendiri boleh kita tahu ikannya apa cerita. Jadi itu kata di cerita dia, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan ucapan innalillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Jadi kalau ada di kalangan kita ni, contohnya kawan-kawan kita ni, ayah dia meninggal, tok dia meninggal, ke siapa dia sajalah, waris-waris kita meninggal, maka kita boleh sama ada kita telefon, kita baca takziah ini, ataupun kita hantar SMS, tulis ikut terjemahan dia, innalillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Ini sunnah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya. Jadi kita hantar SMS ucapan takziah kepada kawan-kawan kita yang ada kematian dalam keluarga dia. Boleh tak boleh? Boleh. Ni dia tulis karut-karut je. Dia tulis SMS yang tak ada faedah. Tulis Facebook lah dah. Sekarang ni dia panggil zaman Facebook. Jadi itu dia panggil yang pertama. Yang kedua, ada bacaan yang kedua yang diambil daripada bacaan yang lain lagi, disebut a'zamallahu ajraka. Baca wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Jadi maknanya semoga Allah memperbanyakkan pahala kamu dan memperelokkan perkabungan kamu, kabun kerana mati, serta mengampunkan orang yang telah meninggal. Jadi itu di antara doa. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, doa yang kedua, azamallah ini bukan hadis. Tanda kat situ, itu bukan hadis. Ini ucapan yang diucap oleh alim ulama. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, lafaz ta'ziah itu bebas, kita nak kata mana-mana. Macam doa yang azamallahu ajraka ni salah satu daripada lafaz ta'ziah. Mana-mana lafaz yang kita kata, Allah Ta'ala lah beri pahala kepada kamu, Allah Ta'ala lah beri kemaafan kepada si mati. Jadi kita beri ucapan yang menenangkan si mati itu. Jadi kata di Nawawi, wastahab ashabuna, maknanya ulama-ulama Syafi'i memandang sunat kita baca doa ni, a'zamallahu ajraka ni sunat. Wal ahsan, Imam Nawawi kata wal ahsanu, mana yang paling baiknya kita ucap takziah dengan apa yang diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang daripada Nabi? Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Jadi ucapan yang diucap oleh Nabi itu lebih baik, lebih utama lagi, tapi tidak menjadi kesalahan kalau kita campur dua, innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, kemudian diikuti dengan a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Jadi campur dua ni pun tidak jadi lebih cantik. Bacaan yang seterusnya yang ke-58, doa ketika menurunkan mayat ke dalam kubur. Doa ketika bawa mayat turun dalam kubur. Kita tengok orang ni nak doa apa ni, orang turun mayat dalam kubur ni. Ada setengah orang kita ni dia azan. Ada kata ada azan ni dibuat oleh Nabi ataupun tidak. Jadi bila kita bawa turun mayat dalam kubur, orang yang duduk dalam kubur tu baca doa ni. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah.
Jadi kita bawa mayat turun tu jangan duduk bising lah. Angkat mayat slow-slow, perlahan-lahan, bawa turun dalam kubur, kita baca bismillah wa ala millati Rasulillah, kita pun ala sunnati Rasulillah, kita letak dia kat situ. Jadi tengok maknanya dengan nama Allah dan mengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat yang lain wa ala millati Rasulillah. Jadi dua-dua kita baca, sama ada wa ala sunnati Rasulillah ataupun wa ala millati Rasulillah. Jadi dua-dua tu bertepatan. Kerana riwayat yang sunnati Rasulillah ni 196 riwayat Abu Daud, dan riwayat lain pula riwayat Imam Ahmad wa ala millati Rasulillah. Dua-duanya sanadnya sahih. Jadi boleh kita buat. Selepas jika doa selepas mengebumikan mayat. Lepas kita kebumikan mayat, apa yang kita kena buat? Kita kena doa kepada si mati. Kita kena doa kepada si mati. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbih fa innahu al-ana yus'al. Ingat baik-baik. Orang mana-mana orang yang pergi ke kubur, dan sepatutnya kita kena pergi kubur. Lepas kita salat jenazah di rumah si mati atau di masjid, lepas pada tu kita naklah pergi ke mana? Ikut jenazah tu pergi ke kubur. Kerana orang semaya jenazah saja satu qirat, satu bukit pahala. Pergi ke kubur dapat dua bukit. Tapi pergi tu jangan hidup buah lah. Pergi doa kepada si mati. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaghfiru li akhikum. Nabi kata, mintalah keampunan kepada saudara kamu ni. Hak mati kamu duk kambuh dia ni. Was'alu lahu tasbih, wasalu lahu tasbih, dan mintalah supaya Allah Taala teguhkan iman dia. Kuat pendirian dia. Kerana dia duduk seorang. Atas dunia dia duduk ramai-ramai. Tapi hari ini dalam kubur dia duduk berapa orang? Seorang. Maka kita minta Allah Taala tasbih, teguhkan pendirian dia. Fa innahu al-ana yus'al. Tengok kata Nabi, kerana dia sekarang ini disoal. Al-ana yus'al, lepas pada kita ke bumi dia, maka dia disoal sekarang ni. Jadi bila si mati tu disoal sekarang. Jadi kita janganlah ambil cerita-cerita orang tu. Setengah orang ni kita kata, kenapa tunggu kubur? Siapa tak boleh pergi sembahyang berjamaah? Tak boleh. Dia kata kalau kita tinggal kubur ni, mungkin nakir mari tanya. Itu soalan dia. Ada ke dengar cerita lah gitu? Mungkin nakir mari tanya selalu. Jadi kalau ada orang tunggu atas, mungkin nakir tak mari. Jadi tak timbul lah isu tu. Karena Nabi kata fa innahul ana yus'al, sekarang orang tu ditanya dalam kubur. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita minta supaya Allah Taala kemaskan, tasbitkan pendirian dia. Jadi kita kata apa? Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabbithu. Coba apa? Dua ni ingat sekali malam ni. Tak mau tangguh-tangguh. Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabbithu. Jadi selama kita duduk atas kubur orang tu, jangan bising, jangan duduk buat tak tahu pasal. Kita baca doa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampunlah kepada saudara aku ni dalam kubur ni. Ya Allah, ampunkanlah kepada mak ayah kita ni dalam kubur ni. Jadi Allahumma sabbithu, ya Allah tetapkanlah pendirian dia, biar dia boleh jawab bila mari soalan nanti, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, dia boleh jawab dengan baik. Jadi kalau kita pergi duduk sengih-sengih atas kubur, duduk buah saja, tak ada faedah. Faedahnya Nabi kita ayat is'alu li akhikum, istaghfiru li akhikum, minta ampun pada saudara kamu. Kalau dia betul-betul sayang kepada orang mati itu, kita berusahalah minta ampun kepada wasi mati itu. Kerana apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa dalam kubur ini satu ujian yang begitu dahsyat, mihnatun syadidatun, ujian yang begitu berat. Siapa dia boleh lepas daripada soalan kubur, azab kubur, maka orang ini selamat. Karena itulah doa di akhir doa kita salat kita, bukankah Nabi kita ajak, kita dah belajar dah dulu dalam perisai kita ni, iaitulah kita kena baca minta perlindungan daripada Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini doa dah kita belajar.
Jadi kena ingat baca doa ni. Kerana apa? Seksa kubur ni memang berlaku. Sabit mengikut kita ni, ulama-ulama kita ahli sunnah, seksa kubur tu memang berlaku. Jadi bila berlaku seksa kubur, dianya akan ditanya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullah, Allah Ta'ala akan sabat, akan teguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh fil hayatid dunya wa fil akhirah. Waktu nak mati pun teguh, boleh kata la ilaha illallah. Dalam kubur pun teguh, dia boleh jawab man rabbuka, rabbi Allah. Wa ma dinuka, dinil Islam. Wa man nabiyyuka, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Boleh kata. Jadi kita jangan duk harap orang mari ngajar atas kubur. Tak apa. Kalau tak ingat pun, lepas kita ke bumi, kita hantar 2-3 orang cikgu mengajar. Cikgu ajar tu, bukan semestinya orang dalam kubur boleh jawab. Jadi jangan duk kira orang ajar, jangan duk kira cikgu. Setengah cikgu tu dia ngajar, betul dia ngajar. Setengah cikgu tu pergi baca gitu-gitu ya. Jadi kita naknya Allah SWT akan wa yudhillullahu zalimin, yani bimbang. Allah Taala akan sesatkan orang-orang yang zalim, iaitu orang-orang yang tidak beriman. Wal iyaz billah. Pandai dah. Bila kita pergi ke bumi jenazah, kita kena baca doa apa? Allahumma ufil lahu. Allahumma sabbithu. Allahumma ufil lahu. Allahumma sabbithu. Kata apa? Biar ingat. Allahumma ufil lahu. Allahumma sabbithu. Nak ingat selalu malam ni, tak mau tangguh esok. Esok saya apa? Tak. Malam ni juga kena ingat. Ada kematian malam ni, besok kita pergi kubur baca doa. Allahumma sabbit lahu. Allahumma sabbithu. Allahumma ufil lahu. Allah. Itulah doa kita selagi kita duduk atas kubur. Baik. Kita berpindah pada bab yang ke-60, iaitulah doa ziarah kubur. Bila kita nak pergi ziarah kubur, baca doa dulu. Jangan duk masuk dalam kubur ni seperti nak masuk dalam apa? Nak masuk dalam pasar, dalam tempat-tempat yang tak ada kehormatan. Siapa nak masuk kubur, kita kena baca doa ni. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustakhirin. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustakhirin. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi tengok sini, makna dia apa? Sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kampung. Kampung mana ni? Kampung kubur. Daripada orang-orang mukmin dan muslim, sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan mengikuti kamu. Betul tak? Kita akan ikut tak ikut? Ikut masuk dalam tanah tu. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang pergi dahulu dan yang mengikuti kemudian. Jadi Allah Ta'ala beri rahmat kepada kamu, hak duduk dalam kubur dah. Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita yang nak masuk kubur. Kami mohon kepada Allah kesejahteraan bagi kami dan bagi kamu. Jadi kita minta Allah Ta'ala bagi sejahtera kepada kita dan kepada lain. Jadi inilah di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajar kepada kami. Jadi
ada timbul soalan di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Buraidah Ibn Al-Husayf. Dia kata, apakah soalan permintaan di sini? Minta kepada orang mati tak apalah. Minta kepada orang hidup. Wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tengok di akhir baca ayat kita. Kami mohon kepada Allah kesejahteraan dan kepada orang yang dalam kubur pun sejahtera. Sejahtera apa dalam kubur? Jawabnya alim ulama kita jawab, fal muradu biha, maksud sejahtera di sini Allah SWT angkatkan daripada mereka azab. Allah Taala ringankan kata mereka hisab, kira-kira wa min karena itulah kata di Aisyah radhiyallahu taala anha, sewaktu dia pergi ke kubur, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana saya nak bagi salam kepada orang kubur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, sehingga pada ayat yang kita baca tadi. Jadi di antara lagi kita boleh tanda kat tepi kitab kita tu, yustahabbu lizair al-iktsar min ad-du'a li ahli tilkal kubur. Sunat yang baiknya bagi orang yang ziarah kubur ini banyak berdoa kepada orang dalam kubur. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada penduduk kubur. Kita secara umum dulu. Kemudian kita pergi dekat kubur ayah kita. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada ayah saya ni dalam kubur. Pergi dekat mak tok kita pula. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada tok saya. Lalu kubur-kubur orang kenal tu kita sebut semua. Kan kita dah belajar dah baru ni, bahawa orang dalam kubur tu dia kena siapa? Dia kena kepada orang yang bagi salam kepada dia. Dia kena kepada orang yang bagi salam kepadanya. Jadi kalau kita nak suruh ayah kita suka, kita selalu pergi ziarah kubur dia. Jangan nak tunggu hari raya ya. Ni tidak hari raya baru nak pergi ziarah kubur. Jadi terbalik. Hari raya ni hari orang suka, bukan hari ingat mati. Buat dia ni jadi hari raya tu hari mati pula. Pergi ke kubur. Pergi kubur hari raya ni Tuhan lah tahunya. Hak muda-muda ni pergi mai berde. Bawa berde kubur. Hak muda-muda yang orang perempuan-perempuan pula pergi dengan pakaian yang tak tutup aurat. Tujuan pergi kubur bukan pesta kubur ni. Kubur itu tujuan kita pergi nak ingat kepada kematian, nak ingat mati. Jadi terbalik pula kita ni. Jadi di antara perkara adab pergi ke kubur, adalah orang yang ziarah kubur itu yang pertama sekali bagi salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, bagi salam yang pertama. Yang kedua, kita banyak doakan kepada orang yang dalam kubur tu. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada keluarga saya yang dalam kubur. Yang ketiga, yang ketiga ni mungkin yustahabbu an yamshi fil maqbarati hafiyah. Yang baiknya kita masuk dalam kawasan kubur itu tak pakai selipar. Pecah selipar. Kerana apa? Seorang sahabat nama Bashir bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu qala, sedang kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kita tengok seorang laki-laki yamshi bainal kubur, dia berjalan celah-celah kubur pakai selipar, pakai selipar, na'lan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panggil dia, ya sahiba as-sibtain alqi. Hei, tuan selipar tu, pecah selipar, buka selipar kamu tu tak tepi. Jalan tak payah selipar dalam kawasan kubur. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan sanadnya telah ditasahihkan oleh ulama hadis. Jadi maknanya adab yang kubur ni kita terlepas. Adab mana? Ada masuk kubur pakai selipar. Ini orang zaman kita hari ni bukan masuk kubur pakai selipar, atas lembu pergi berak atas kubur. Punyalah baik hati. Baik hati tak baik hati? Baik hati. Lepas lembu dia, kambing dia pergi, setengah tu tambak lembu atas kubur. Batu nisan orang tu pergi tambak situ. Cabut hari batu nisan. Pergi tambak lembu atas kubur, ya subhanallah. Nabi kita suruh masuk kubur pecah selipar, nak hormat kepada orang dalam kubur. Yang kita pula pergi tambak lembu dengan kambing. Kalau tak ikat lembu dengan kambing pun lepas dia biar masuk dalam kawasan kubur. Jadi beradablah kita dengan kawan-kawan kita yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Ini adab semua yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah ajaran yang paling baik lebih daripada ajaran yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi itu di antara perkara yang perlu sangatlah kita sebagai orang yang masih hidup, naklah kita sayangi keluarga kita. Macam mana kita nak sayang ayah kita? Ambil gambar dia letak kat dinding. Betul? Setengah orang ni sayang ayah ni. Saya komok ambil gambar besar letak kat dinding. Gitu. Bukan macam tu. Sayang kepada mak ayah dia, sayang kepada keluarga dia, banyaklah doa kepada mereka. Doa. Siada malah Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir lahu. Pergi ke kubur, doa kepada dia, ya Allah, mak ayah aku, tok nenek aku duduk dalam kubur dah sekarang ni. Kalau Allah Ta'ala tidak beri kemaafan, tidak memberi keampunan kepada mereka, siapa lagi nak maaf kepada mereka? Tadi kata macam tu. Jadi kita pergi dalam keadaan kita beradab dengan orang dalam kubur, dan jangan sekali kita menjadi orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang biadab. Dia dua je sekarang ni, sama ada beradab atau biadab. Dua-dua sekarang. Jadi kita nak jadi orang yang beradab dengan orang dalam kubur. Kerana orang dalam kubur ni orang yang dia tahu kita pergi, tahu dalam kita siapa. Mari. Jadi doalah yang banyak tuan-tuan muslimin dan muslimat, kerana sebut dalam hadis, ada orang itu naik darjat yang tinggi pada hari kiamat nanti, dia tak tahu mari mana ni. Dari mana datangnya pahala banyak ni. Jadi dia tanya malaikat, malaikat, mari mana ni pahala banyak sangat, saya boleh naik darjat tinggi dalam syurga. Malaikat kata, pahala yang kamu dapat banyak ni, darjat yang kamu dapat atas dalam syurga yang begini besar, dengan sebab bistighfari waladika laka, dengan sebab anak-anak kamu duk minta ampun siang dan malam. Ya Allah, ampunlah ayah aku. Tak boleh kita kata 5 kali sehari, ya Allah ampun ayah aku. Boleh? Kena kata? Boleh kata boleh. Kita ajak anak kita supaya kata kepada kita balik. Ajak cucu kita supaya kita kata. Jadi ni tak tahannya. Anak-anak sekarang ni tak ingat kaya dah. Ingatnya bila? Hari raya, ingat sikit-sikit. Kalau hari bagi saka, ingat tak ingat? Lagi ingat kuat sikit. Jadi itu adalah yang ada hari ni. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Mana Allah Ta'ala lah beri kemaafan, keselamatan kepada kita semua, insya-Allah Ta'ala. Kita habis dah kita dalam bab bacaan jenazah. Kita akan sambung kepada bab yang ke-61, doa ketika angin ribut. Jadi kita berpindah bab. Habislah kita bab jenazah, kita akan pergi kepada bab ribut pula dah. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung perbincangan kita dalam majlis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.